Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat dan selamat berpuasa saya. Apa khabar saudara Syarul Azam? Selamat malam, selamat berpuasa saudara Syarul ya. Saudara menuju akhirat hadir yang kedua. Begitu juga saudara Faris Atan. Apa khabar Faris? Apa khabar? Itu menuju akhirat. Dia kali ini tak ada pula waras ya. Saudara Samsul Anwar. Saudara Zamari LC. Joka. Man JB. Man hadir dengan gambar macam-macam. Begitu juga saudara Hilmi Muhammad Zain. Tengku Osman, apa khabarku? Salam perjuangan. Anggrek Rimba. Man JB ya. Kita juga Bakat Ahmad, saudara Wan Ismail, saudara Yus Ai, ya, saudara Papa Hafiz, saudara Fazil Yub, apa khabar Fazil? Saudara Muhammad Khairul Kamarudin, Waalaikumsalam, Warung Kudap-Kudapan, Dr. Ahmad Umaizi, apa khabar doktor? Doa saya anda sekeluarga sihat, selamat berpuasa. Fazizan Nain, saudara Marzuki Saad, saudara Mahanur, Haji Ahmad, Hamidah Kamar, begitu juga dengan saudara Muhammad Arif. Tentulah kesayangan saya Ruby Din bersama pasangannya Abi, moga sihat walafiat bahagia hendaknya. Anwar Kasim, saudara Haji Wan, saudara Muhammad Yusof, saudara Saidah Hamid, begitu juga saudara Nur Zaman kecerahan untuk kecerahan untuk nama tempat kerja. Panjang-panjang tak sempat saya nak baca, laju saudara. Terima kasih. Bila saya tengok ada share, like, subscribe ni, bertambah semangat saya, saudara. Walaupun letih berpuasa seperti biasa, balik saja daripada solat tarawih, saya terus memberi pencerahan apa yang sempat saya laporkan. Saudara Fazizan Naim, West Mangan, West. Ilyas Lee, Roypa, Muhammad Azmi, Muhammad Ali, apa khabar orang Kota Baru? Moga-moga sihat walafiat. Like, share dan subscribe. Itu sahaja yang saya perlu daripada anda. Kalau anda tak subscribe, nanti kadang-kadang tak dapat notification. Ya, saudara? Baik, saudara. Seperti biasa, saya minta maaf yang mana tak sempat saya santuni, saudara Samsul. Akan saya santuni usai pencerahan malam ini, saudara. Baik. Seperti biasa, saudara, hari ini hari Sabtu, tanggal 9 April. Iaitu 7 Ramadan. Sudah seminggu, saudara, kita berpuasa. Dan ini adalah hari yang ke-744. Virus corona masih lagi belum usai. Sebab dari laporan yang saya terima, kiriman saudara Rio, terima kasih saudara Rio, saban malam menghantar kepada saya pencerahan apa yang berlaku pada negara kita. Semalam laporannya adalah 14,944 jangkitan, menjadikan jumlah jangkitan adalah 4,307,529 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona sejak virus itu melanda negara kita selama 744 hari. Dan alhamdulillah dari laporan yang saya terima, jumlah mereka yang sembuh adalah 4,113,831. Cuma semalam kematian masih tinggi lagi, iaitu 31 orang warga kita yang menemui ajal kesan daripada jangkitan COVID-19. Jumlah mereka yang meninggal dunia adalah 35,259. Saya tak dapat ambil pencerahan dari segi umur, usia, kaum dan sebagainya. Kerana apa yang saya dapat itulah saja yang perlu saya laporkan. Terima kasih. Dan saya lihat sekarang ni nampak gayanya negeri-negeri semua ada yang plus, minus, tapi di bawah 1,000. Cuma di Selangor masih lagi 9,674. Masih tinggi warga Selangor. Di wilayah Persekutuan juga 970. Di bawah 1,000. Lain-lain negeri, alhamdulillah, tiada peningkatan yang ketara. Johor sudah susut pada 556, Sabah 172. Di Sarawak, alhamdulillah, susut lagi 385. Di Kedah susut 331, Pulau Pinang juga susut 525. Di Kelantan, alhamdulillah, Saudara Azmi, 127. Di Negeri Sembilan, 579.
Cuma di Perak ada peningkatan. Yup, apa hal yup? Mi kemana nak kaya ke tak? Ada harapan TB ni. Sebab di Perak peningkatannya daripada 549 kepada 637. Di Pahang dia naik 5 orang. Semalam 316, kemarin 316, malam 321. Terengganu susut 226. Di Melaka, Dohai daripada 263 naik kepada 350. Tapi di bawah 1000, alhamdulillah saudara. Labuan 22, wilayah Persekutuan Putrajaya 35 dan di Perlis juga 35 orang. Jumlah keseluruhan untuk bulan ini semalam 8 April jumlahnya adalah 103,559. Itulah jangkitan yang saya terima. Laporannya daripada saudara Rio dari Universiti Melaya. Terima kasih saudara Rio untuk pengkongsian kita bersama. Saudara Gerai Murah, boleh ulas tak Menteri BN yang pro PN bagi keyakinan sikit supaya mereka akur dengan akar umbi. Betul. Itu insya-Allah kalau ada kesempatan saya akan cuba mengulas nanti saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce sikit saudara. Bulan puasa ni cari rezeki. Jadi saudara yang mempunyai produk sila hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Sibukkan dia dengan albakurnya serta wangi-wangian. Minyak wangi untuk pakai raya saudara daripada Timur Tengah, harum baunya. Tanya dengan saya tentulah akan membuat rekomendasi iaitu Amir Al-Qud. Sedap baunya saudara. Saudara juga jangan lupa kalau dengan Al-Azhar untuk memesan rendang tok. Rendang tok nenek, tok neneng. Rendang tok neneng. Ini produk tok naneng. Saya pun sebut pun kadang-kadang. Ini adalah merupakan tradisi warisan daripada negeri Perak, yang dimasak dengan penuh kasih sayang. Rendang tok naneng raya ni, loklah saudara. Marvelous. Tak percaya, cubalah hubungi Al-Azhar untuk memesan rendang tok. Sampai itu jangan lupa bahulu berdal. Orang Perak, bahulu berdal memang sedap untuk dijadikan hidangan hari raya. Samping itu jangan lupa juga gula O. Azhar ada gula O. Ini untuk mereka yang health conscious ataupun yang nak jaga kesihatan. Saudara Mr. Cencorot, saudara Hazrul, saudara Ismailis, saudara Hazrul ID, selamat malam. Ini daripada Instagram. Saudara jangan lupa subscribe Instagram, subscribe Facebook supaya tidak putus. Kalau tidak nanti kadang-kadang lepas 2 bulan nanti tiba-tiba hilang. Begitulah keadaannya saudara. Baik. Kalau saudara tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, jangan lupa dengan Siti Farehah di talian 017-711-4300. Apa lagi? Tentulah dendeng manis Siti Farehah. Memang sedap dimakan dengan kanji ataupun dengan makan dengan ketupat, lemang dan sebagainya. Begitu juga kalau saudara nakkan buah-buahan yang segar, yang manis, yang harga berpatutan lebih murah dari pasar-pasar raya, hubungi saudara Syauqi. Ini untuk teman-teman di Lembah Kelang. Di talian 012-357-5703. Buah-buahan tersebut akan terus sampai ke rumah saudara. Tapi jangan lupa saudara, makanan kegemaran saya adalah popiah sira Lady Maria. Sambil-sambil dengar saya bagi pencerahan ni, makanlah popiah sira Lady Maria. Rangup, manis dan pedas. Saudara boleh berhubung dengan saudara Nizam di talian 019-435-1203 untuk memesan popiah sira Lady Maria. Juga jangan lupa saudara, iaitu sahabat kita toko jamu Kemaman, saudara Zul di talian 019-917-0449. Apalagi tentulah madu tualang special quality. Dijamin dia punya kualitinya, dijamin keasliannya. Bukan untuk bermadu saudara, untuk madu tualang yang dihasilkan oleh lebah hutan tropika. Ini adalah untuk meningkatkan imunasi, antibodi, mempercepatkan penyembuhan luka dalaman, mengawal paras gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung dan mengawal tekanan darah. Sampai itu sesuai untuk rawatan susulan COVID-19. Juga adalah madu apple cider, 40% madu Arab, 30% madu tualang, 30% cuka apple yang diadun menjadikan madu apple cider
untuk membantu mengurangkan berat badan saudara dan menghapuskan lemak, ataupun mereka yang mengalami masalah penghadaman ataupun sembelit, itu asma, migrain, insomnia, dan untuk melancarkan pernafasan. Turut membantu masalah gout ataupun sakit sendi dan otot, serta sesuai untuk rawatan susulan kalau mereka yang pernah dijangkiti oleh COVID-19. Ya, saudara Bob Azhar, apa khabar? Manlin, Pak Uda, anak Uwe, Azli, teman kita di Instagram, ya, saudara Mahanur. Teman-teman, itulah seketika e-commerce. Jangan lupa saudara berniagalah anda. Ingat saudara, perniagaan itu 9/10 kerjaya yang terbaik yang disukai oleh baginda Rasulullah. Saudara Hamzah Hussein, apa khabar saudara? Doa saya anda sihat. Begitu juga saudara Mahanur. Baik saudara, kita awangku daripada Instagram. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Kerana daripada Amru ibnu Al-Ash radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW bersabda, perbezaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ahli kitab ni orang terdahulu daripada agama Islam ini adalah makan sahur. Itu bezanya. Ahli kitab yang terdahulu, umat-umat Nabi yang terdahulu, mereka berpuasa tapi tidak ada bersahur. Itulah bezanya mengikut hadis Muslim. Hadis ini sahih, saudara. Jadi, ibadah puasa yang diwajibkan ke atas umat Islam, sama juga, saudara, dengan ibadat puasa yang telah pun diwajibkan kepada ahli kitab, iaitu kaum kumpulan Yahudi dan Nasrani. Tetapi terdapat beberapa perbezaan. Antaranya, saudara, beza puasa kita, umat Islam, dengan puasa mereka yang terdahulu daripada Islam ataupun ahli kitab, iaitu umat Islam diwajibkan berpuasa setahun sekali, iaitu hanya pada bulan Ramadan. Bulan-bulan lain adalah puasa sunat. Kemudian disunatkan bagi orang Islam yang hendak berpuasa untuk makan sahur sebelum masuk waktu subuh. Kedua, ibadat puasa kita berbeza dengan ibadah puasa ahli kitab, di mana kita makan sahur sebelum fajar. Yang terdahulu tak tahulah, mungkin mereka makan lepas fajar agaknya. Jadi kerana itu, anda bersahurlah. Walaupun hanya dengan seteguk air ataupun sebutir buah tamar atau buah kurma, saudara. Umat Islam yang berpuasa dengan niat ikhlas kerana Allah, pasti akan mendapat ganjaran pahala yang melimpah ruah di akhirat dan beroleh berbagai-bagai pertolongan di dunia lagi. Jadi bagi yang berpuasa, sebaiknya bersahurlah. Jangan lupa untuk bersahur sebagai mencontohi amalan baginda Rasulullah SAW dalam ibadat berpuasa. Dan ia membezakan ibadat puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab yang terdahulu. Ya, ahli kitab itu mereka yang lebih awal daripada agama Islam. Kaum Nasrani, mereka yang beragama Kristian dan sebagainya. Mereka juga berpuasa. Artinya puasa ini dituntut oleh Allah daripada dulu lagi. Tapi berbeza antara kita dengan mereka adalah kita boleh bersahur, kita tak boleh makan selepas waktu subuh dan sebagainya. Ya, saudara, saya mengucapkan agar anda selamat berpuasa, jangan lupa bersahur. Banyak pahalanya, saudara. Baik. Usai naluri kehidupan, kita santun sedikit tentang mutiara kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, kebajikan adalah sesuatu yang ajaib. Kebajikan itu adalah sesuatu yang ajaib. Tetapi, kebajikan itu buta dan harus ada pengetahuan untuk menunjukkan jalannya menuju ke sasaran. Jadi, untuk membuat kebajikan, perlu ada pengetahuan. Saudara, jangan kata nak buat baik, tapi akhirnya macam-macam terjadi. Itulah. Terima kasih saudara Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata untuk kita kongsi bersama, saudara. Baik, saudara, permulaan seperti biasa, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Coca-Cola moh, abah kau dah goyang, itu kemudian, saudara. Cuma hari ini 9 hari bulan, saudara, sepatutnya bolehlah saudara menyemak tentang apakah pengeluaran anda ada ataupun tak ada. Jangan lupa, saudara, semaklah. Mudah-mudahan
Saya rasa selesai, tuntas, dalam 20 hari bulan nanti, saudara akan dapat wang milik anda sendiri. Terima kasih saudara Agustin Vana Talam. Salam satu keluarga Malaysia. Okay. Baik saudara, kita juga mengharapkan agar pimpinan negara jangan berbelanja tanpa had. Kalau berbelanja tanpa had, negara akan muflis. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Lebih-lebih lagi tentang Instagram. Saya menanti like and share daripada teman-teman di Instagram. Ini sebab bila tengok dah timbul like, share daripada teman-teman dalam YouTube dan sebagainya, ini sebab saya katakan, ini adalah semangat kepada saya, saudara. Tak kena bayaran apa-apa pun. Ya, warung kurap-kurap, saudara Noh Hisham, ada game 42, saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah siapa tekan siapa. Jadi, sebelum saya memberi pencerahan, elok kita santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil, dia rajin. Tiap-tiap hari dia menghantar. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang saya lihat cukup cantik, indah dan penuh pengertian untuk kita jadikan tauladan. Ya. Oh, saudara Puan Rusinin Kuringot. Good, thank you. Ya, saudara. Baik, kata Pak Nazil, pekasam puyu dibuat Kak Mah, santan kelapa melemak turi. Pusaka Melayu penuh berhemah, sudah dilupa bangsa sendiri. Jadi kita warga bangsa seharusnya janganlah kita lupa tentang pusaka dan budaya kita, saudara. Budaya kita adalah diakui seantero dunia, budaya yang terlalu indah dan teramat baik. Kata Pak Nazir lagi, ikan lidah si ikan puput dipilih Pak Andak dengan teliti. Tak tahu sudah kayu tu reput, mengapa hendak dibuat titi? Dah tahu kayu tereput, nak buat titi, buat apa? Merudumlah jawabnya. Ini sindiran tajam dari Pak Nazil. Kalau tahu kayu tu reput, buat titi, buat apa? Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti. Baik, saudara, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ini kiriman sahabat saya daripada buku, curipannya daripada buku yang dikirim pada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Kerana minta maaf saudara. Dia bulan puasa ni kena banyak minum saudara, banyak minum air. Bawa dia tenaga. Bahawa menurut orang tua kita dahulu, mereka amat mendambakan tentang pemimpin yang sentiasa memegang pada syarak dan adat. Itu mesti. Dan mereka juga mesti menjaga kemurnian sikap. Sikap mereka juga murni. Dan jangan kita menjadi pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang tidak mungkar. Katanya, mungkar. Kerana bila menjadi pemimpin, ianya mungkar, janji dan sumpah ia langgar. Kesana mengugut, kemari mencabar, ke laut menginaya, ke darat menampar. Itu pemimpin yang mungkar. Dalam hatinya, iblis berakar. Kerja menyalah, tiada yang benar. Tuah hilang, nama pun cemar. Bila dijadikan pemimpin, balanya besar, saudara. Dijadikan tua, orang mencabar. Dijadikan induk, orang menengkar. Menengkar ni menangkah, orang tak bersetuju. Memimpin negeri pasti bertengkar. Jadi kalau dia memimpin negeri, maka umat ataupun warga yang dipimpinnya sentiasa bertengkar. Jadi kita elakkanlah memimpin pemimpin yang mungkar, saudara. Kita sambung lagi malam esok. Ucapan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar yang begitu prihatin menghantar kiriman buku itu kepada saya supaya dapat kita kongsi bersama. Baik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, tentulah saya harus memberi peringatan. Kerana bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke channel YouTube atau apa-apa channel sekalipun, maka saya ingin jelaskan, maka anda harus bertanggungjawab atas suntingan anda itu. Saya tak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang anda kemukakan. Mesti kalau boleh sebaik mungkin janganlah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Ikut undang-undang, saudara. InsyaAllah selamat semua. Dan ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain, hanyalah untuk sekadar memberi pencerahan dan informasi. Tak lebih daripada itu, saudara.
Jadi apa yang berlaku, saya cuba baca, saya cuba nilai, saya berbincang dengan teman-teman dan saya santunkan pada anda untuk kita sama-sama berkongsi. Prinsip kita, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting, saudara. Bukan artinya apa cakap saya mesti anda ikuti 100%. We must agree to disagree, selesai masalah. Dan menyantuni setiap masalah dengan bahasa-bahasa yang harmonis. Ingat, saudara, kita adalah warga cinta damai. Baik, saudara. Untuk ini, permulaannya tentulah saya akan mengutarakan keluhan rakyat tentang permasalahan harga barang yang naik dan sebagainya. Cuma hari ini dari culipan kita reporters daripada media sosial kita reporters mencatatkan bahawa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Terengganu mengambil maklum tentang video yang tular dalam media sosial memaparkan bagaimana peniaga ayam di pasar cabang 3, iaitu di pasar cabang 3 Terengganu yang dikenakan tindakan kompaun RM500 oleh pegawai penguat kuasa agensi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Dan video yang dimuat itu pemiliknya katanya adalah Wali Rizwan. Durasi 1 minit 37 saat. Kejadian berlaku 2 hari lalu, iaitu 7 April, jam 10 pagi di pasar cabang 3 Terengganu. Jadi semasa kejadian, rupanya seramai 11 orang peniaga yang menjual ayam standard, terdiri daripada 10 orang peruncit dan seorang pemborong telah dikenakan tindakan kompaun RM500 kerana melakukan kesalahan di bawah Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, iaitu menjual barangan harga terkawal, itu ayam standard, melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Sebab itu kalau saudara pergi ke pasar, kalau mereka jual ayam lebih daripada harga yang ditetapkan, boleh buat aduan, saudara. Jadi menurut pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Terengganu, saudara Syahrudin Muhammad Kia, katanya meskipun harga yang dipaparkan menepati harga kawalan, iaitu RM8.90, tetapi harga timbangan yang dijual kepada pengguna melebihi harga kawalan, iaitu RM10 sekilogram. Jadi katanya peniaga juga gagal mengemukakan bukti pembelian ayam standard RM8.70 sekilo daripada pembekal. Jadi nilai kompaun dikenakan pula adalah merupakan nilai minimum yang ditetapkan. Jadi saya amat mengharapkan kalau dah begitu jadinya, benarlah bagaimana yang mereka sungutkan. Iaitu kalau datang RM8.70, nak jual RM8.90, takkan 20 sen saja untungnya. Sebab itu saya katakan, yang paling penting sekali, hendaklah dikawal pembekal. Bukannya peniaga. Peniaga ni, siapa nak meniaga rugi, saudara? Kalau 20 sen, berapa sen lah sangat. Ini bulan puasa, nak raya lagi, nak beli baju anak-anak, nak harapkan bantuan, entah ke mana, ke laut, saudara. Jadi saya mengharapkan agar pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna jejaki siapa pembekal dan kenapa harga yang dibekalkan tinggi. Mesti ada harga yang ditetapkan. Malahan saya juga terima sahabat saya, Datuk Rahman. Dia tinggal di Taman Tar. Hari ini amat memeranjatkan saya. Kerana katanya anaknya membeli 2 butir buah temikai. Saya tahu harga 2 butir buah temikai adalah RM75. Ini memang tak boleh nak brain, tak masuk akal. Tapi itu yang berlaku di Taman Tar. Artinya peniaga juga kadang-kadang meletakkan harga yang bukan-bukan. Jadi kita harap dalam keadaan begini, peniaga tidaklah mengambil kesempatan. Janganlah ambil kesempatan di saat orang nak berpuasa ni. Ala kadar sudahlah. Untung tu bolehlah untung. Tapi bagaimanapun kalau ayam tadi datang RM8.70, nak jual RM8.90, itu pun satu hal lagi. Memanglah satu yang sukar bagi peniaga. Saya dah cakap, sepatutnya buat kerja jejaki pembekal. Mereka inilah lintah darat, orang tengah, yang mengaut keuntungan atas keperitan rakyat, saudara. Dan baru ni saya tengok juga satu culipan daripada Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Haji Hassan. Menurutnya dia kata rupa sekarang ni, saudara, susah sangat nak dapat bantuan itu dan ini
katanya bahawa pimpinan negara telah pun meluluskan pinjaman, tapi pinjaman yang tak masuk akal. Katanya kumpulan touch and go. Touch and go ni kalau kita bayar untuk apa? Untuk tol. Itu touch and go. Tapi sekarang ni touch and go telah pun memperluaskan jaringan perkhidmatannya dengan menawarkan program pinjaman peribadi terbaru yang pada kononnya bersifat inklusif, dipanggil Go Pinjam. Namun, saudara berhati-hati, kadar faedahnya adalah tidak munasabah, kata Tok Mat, iaitu antara 8% hingga 36%. Ini pinjaman Yahudi ni, lebih teruk daripada Alung. Sehingga kini, kata Tok Mat, tiada lagi penjelasan yang diberikan oleh Menteri Kewangan ataupun pihak kerajaan tentang keperluan dan kewajaran program pinjaman peribadi ini dan maknanya terhadap perkembangan ekonomi negara. Kepatuhan kepada kawal selia bank negara bukan persoalannya di sini. Yang dipersoalkan ialah semua ini akan menjerat rakyat ke kancah keberhutangan yang parah dan berterusan. Benar, saudara? Kalau pinjaman itu sampai 8% ataupun 35%, itu bukan caranya untuk kita membantu rakyat. Kemudian katanya skim ini kononnya disasarkan kepada golongan B40 yang keadaan kewangannya sudah tertekan. Saya tak tahu apakah ini sebagai alternatif. Jangan susah sangat nak dapat bantuan, maka disediakan pula Go Pinjam ni. Saya bersetuju dengan pandangan Tok Mat. Perkara ini perlu disemak dan dihayati serta dilihat secara mendasar. Jangan sampai nanti kerana ekonomi kewangan rumah tangga akan menjadi lebih parah dengan timbunan hutang yang tinggi dan kadar faedahnya di samping pendapatan yang rendah. Akhirnya, ia pasti akan memusnahkan kesejahteraan sebuah keluarga. Jadi dalam soal begini, kata Tok Mat, Menteri Kewangan mesti tampil dengan solusi keusahawanan untuk memperdaya rakyat, untuk memberdayakan rakyat yang berpendapatan rendah. Jadi, melancarkan skim Ahlung adalah model canggih seperti Go Pinjam merupakan amat bertentangan dengan amanah dan aspirasi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Jadi, kalau Timbalan Presiden UMNO dah bersuara, tentulah perkara ini tak boleh dipermain-mainkan lagi. Go Pinjam ni Ahlung ke? Lebih kurang begitulah, Saudara Hamid. Kalau sampai 35%. Ngeri tu. Baik, saudara. Usai tentang keluhan rakyat, kita lega-legakan sedikit fikiran. Masuk segmen sepanjang jalan kenangan. Saudara, ini jangan lupa, ini adalah untuk kita santai-santai. Bicara santai-santai, bulan puasa, sambil kita makan juadah yang kita beli tadi, ataupun juadah yang disediakan oleh isteri di rumah. Kerana dah sudah seminggu pun, saudara, kita berpuasa. Dan rasanya cepat benar masa berlalu. Dah seminggu, saudara. Tinggal lagi 3 minggu lagi, rayalah kita. Berakhirlah Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya sentiasa mendoakan agar kita semua berpeluang untuk mendakap Lailatul Qadar. Jadi, sebentar tadi, kita juga sama-sama telah pun berpeluang melaksanakan dengan sempurnanya solat tarawih, saudara, diikuti dengan solat witir, saudara. Dan petang tadi juga saya sempat berkunjung ke juadah Ramadan. Banyak jualan pelbagai jenis air. Dan yang paling wow sekali saya tengok adalah air tapai. Air tapai ini daripada nira lah, saudara. Air nira ataupun daripada tapai. Kalau di Kelantan dipanggil air tuak. Saudara, bila saya tengok air nira tu, saya teringatlah. Sebab di kampung saya dulu tu ada kedai todi. Todi ni kalau minum memabukkan. Jangan pula saya tengok kedai todi, saya beli todi. Itu tak boleh, saudara. Itu haram. Air todi ni air yang diperam. Air daripada nira kelapa, mayang kelapa tu diperam. Tapi dijual untuk pekerja-pekerja estate. Setelah saya tengok, rupanya sebenar-benarnya, saudara, kedai todi ni dahulu adalah milik kerajaan sebenarnya. Kerana ada kerani yang menjual todi itu. Dan kolej atau tempat untuk minum air todi itu, dia ada berlogokan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Artinya kerajaan. Sebenar-benarnya, saudara,
masa dulu-dulu, ini mungkin saudara tak tahu. Tuan punya estate, Mak Saleh lah, orang putih datang ni. Mereka berusaha untuk mencarikan apa vaksin terbaik untuk menyelesaikan masalah malaria. Akhirnya mereka merasa yakin bahawa air todi adalah vaksin malaria yang terbaik. Sebab itu di mana ada estate, di situ ada kedai todi. Dan waktu petang-petang, tepi-tepi parit tu, kita akan lihatlah, tergolek dog lah. Pekerja-pekerja estate tu yang minum berlebihan air todi. Air tuak tu. Air tuak tu haram kalau diperam. Sebab ia boleh memabukkan. Sesuatu yang boleh memabukkan, dia haram. Tapi kalau untuk buat ubat ke, rasanya tak tahulah saya, itu terpulang. Bagaimanapun banyak dah kedai-kedai todi ini telah ditiadakan. Saudara. Air tuak, betul saudara, as a service. Itu, tapi tuak dengan todi berbeza. Todi ni diperam. Air tuak ni memang masih banyak. Kalau saudara pergi ke Kelantan, ada jual dalam plastik air tuak. Bukan air ketum saudara. Cuma tadi bila saya lewat ke pasar Ramadan, saya tengok ada air nira saudara. Jadi sebab itu pekerja-pekerja estate dulu digalakkan minum air todi. Kerana itu adalah sebagai vaksin. Tak perlulah nak cari quinine dan sebagainya. Jadi bila pekerja estate tu, zaman saya kecil-kecil dulu, bila petang-petang tengok banyaklah yang tergolek. Tepi-tepi longkang. Kena minum berlebihan. Okey saya, itu cerita pasal air nira. Mengenang lah. Banyak yang tidur tepi jalan. Benar saudara Razali Samad. Ini kita, tapi sekarang dah tak ada dah. Sekarang kedai-kedai todi pun dah tak ada dah. Di kampung saya pun dah tak ada kedai todi tu pun. Saudara, di Sentul sampai sekarang ada nama Todi Shop. Betul saudara, ini zaman kami lah. Anak-anak tak kenal semua tu. Dan tak pernah dapat melihat bagaimana pesta pekerja-pekerja estate minum waktu petang, minum todi. Okey saudara, itu bab air nira. Dan selalunya, bila kita datang bulan puasa begini, yang ditunggu oleh warga desa di kampung-kampung saya adalah malam. Rasanya malam yang ke-12 tu, semua orang tertunggu-tunggu untuk menonton ataupun mendengar tilawah Al-Quran. Begitulah dulu saudara, zaman Tengku Abdul Rahman berusaha untuk meneruskan cara kita berdakwah dengan mengadakan pertandingan tilawah Al-Quran, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Jadi kami di kampung dulu tu selalunya menonton melalui TV. Kalau tak ada TV, dengar radio je lah. TV dulu bukannya ada bekalan elektrik. Jadi TV itu kedai Pak Mat. Sebuah kedai saja di kampung saya tu ada TV. Tapi nak tengok kena bayar 5 sen. Itu seronoknya tu saudara. Sebab sambil-sambil menonton tilawah Al-Quran, duduk sebelah tu kekasih hati. Dengarlah dengan khusyuk. Tapi yang paling mengeli hati, tengah sedap-sedap kita khusyuk mendengar bacaan daripada qari dan qari'ah, mendendangkan ayat suci Al-Quran, tiba-tiba enjin genset ataupun genset tu jenama Honda. Ingat lagi saya tu. Mati. Bila mati, maka off lah TV. Berkerumun dah pula dengar radio. Dan selalunya selepas usai tilawah Al-Quran, masa tu yang seronok saudara. Ada pula tayangan. Jadi siapa yang bayar 10 sen, boleh meneruskan menonton. Sama ada filem Inggeris, yang siri TV yang paling popular waktu itu adalah Man from Uncle. Jangan lupa saudara, Mr. Solo dan Ilya Kuryakin. Kadang-kadang ada juga siri Mission Impossible. Lepas tilawah, baru ada dia punya siri tu. Dan paling seronok sekali, yang menjadi tumpuan warga kampung saya adalah wrestling. Saudara mungkin lupa. Penggusi yang terhebat dulu, kegemaran bila ada Mark Levin. Kami menonton begitulah. Itulah hiburan orang kampung saudara. Jadi waktu itu terjerit-jerit lah. Kita tengok bila Mark Levin tu tangkap tengkuk musuhnya tu, lawannya tu, pegang di kilahnya tu, bantai. Jadi siapa yang duduk depan tu, tengok nasib lah. Tak kena gayanya. Di berdekatan Pasar Coket, dulu ada Todi Shop, tempat yang berpagar. Di JB sebelah panggung wayang Rek, Jalan Sulaiman. Saudara Ma'arif, ini teman-teman kita yang dahulu tu masih ingat. Dulu Johan Tilawah Ismail Hashim, benar? Ismail Hashim, Hajah Rogayah Sulong. Memang kita tunggu sedapnya, nikmatnya. Tengah seronok-seronok tengok TV,
motor genset mati, tak dapat tengok. Tengah seronok-seronok tengok Mark Levin bergusti, genset mati. Itulah buat cara-cara orang kampung dahulu. Tapi TV masa itu saya tetap hitam putih. Bukannya warna. Seingat saya TV warna cuma hadir lebih kurang tahun 80-an, pertengahan tahun 80-an. Tapi masa itu bekal elektrik sudah sampai ke kampung saya. Tak adalah kena bayaran. Tidak, saya kalau filem Melayu, harga masuk dalam macam panggung lah, bukan panggung pun. Saya di kandang, ada kayu, duduk situ, tengok pula filem Melayu. Yang seronoknya saudara, ini yang seronok. Kadang-kadang terkenang masa dulu. Bila kita tengok filem Melayu, filem-filem yang ditayangkan, yang tidak di panggung wayang, masa itu jugalah CD ada di sebelah. Buah hati akan hadir, datang, bawa kuih yang dia waktu berbuka. Sambil-sambil itu duduk. Masa itu dapat pegang tangan pun cukup dah saudara. Seronoknya. Hulk Hogan, saudara Mat Syah, Hulk Hogan kemudian. Zaman saya tak ada Hulk Hogan. Kalau ada Hulk Hogan, gamak-gamak saya lah. Siapa yang duduk depan tu, nanya belakangnya, kena sepak, kena terajang. Sebab kita ni, dulu penghayatan, orang tua-tua dulu, anak-anak muda pun, bila tengok wrestling ni, Ali Abdul Latif, Habibah Yaakob pakar qasidah. Dia menyanyikan lagu-lagu. Habibah Yaakob, dia bukan Ali Abdul Latif, dia bukan qari'ah. Habibah Yaakob, dia menyampaikan lagu-lagu Padang Pasir. Mark Levy betul. TV Color tahun 1978, Saudara Muhammad Ali. Tapi kampung saya tahun 80-an. Mungkin waktu itu Saudara Muhammad Azmi sudah bertugas. Dia dalam pasukan. Jadi mungkinlah ada bekalan elektrik, tempat saya tak ada. Killer Kawasaki. Saudara Aboy Power. Kena ada nak lesen TV. Dulu, yang seronoknya pula tu dulu, kalau TV kena ada lesen saudara. Radio pun kena lesen, iaitu RM12 setahun. Berbeza dengan sekarang. Sekarang tak bayar RM150 ataupun RM50, off terus. Astro tak ada bekalan. Tiap-tiap bulan. Kita dulu setahun sekali, kalau datang lori ataupun van Kementerian Penerangan, siapa yang ada TV tu kelang kabut, dia sorok TV-nya tu bawah katil. Tapi dia lupa macam mana nak sorok dia punya area dia tu. Di atas, ke atas, agak pemancar tu. Dia tak sorok yang itu. Tetap dapat dikesan oleh pegawai yang menyiasat sama ada lesen TV, tak ada lesen TV. Tak bayar lesen TV, fine-nya tinggi. Dulu RM12, kemudian naik RM24. Begitulah makmurnya kehidupan, seronoknya zaman dulu, saudara. Mr. Fuji ada, saudara Mak Isa, Anggrek Rimba. TV ada pintu, betul? TV dia tu ada pintu, tapi hitam putih lah. Saudara Puan Rasyadah, zaman siapa tu? Itu zaman Sabtu muda-muda. Sekitar tahun 70-an, awal 70-an. Kita pasca kemerdekaan. Susahnya rakyat bila bulan puasa. Hiburan kita itulah. Dan yang seronoknya, hiburan kita adalah mendengar tilawah Al-Quran. Dijadikan sebagai hiburan. Bila TV mati, tak ada bekalan elektrik, maka ambillah radio, dengarlah radio. Punyalah asyiknya saudara. Begitulah ya. Tiger Jack-Sing tu kemudian saudara Wan Safi. Itu lebih kurang tahun ujung-ujung 80-an. Baik saudara. Itulah sekadar culipan sepanjang jalan kenangan. Malam besok kita tengoklah. Pernah tak Datuk kena tutup Pernah tak kena mana tadi? Ada persoalan tadi. Mana dah laju sangat. The Avengers and the Saint tu popular juga masa tu, betul saudara. Ni apa ni? Pernah tak kena tutupkan pintu dek tuan rumah pasal nak tumpang tengok TV? Dia masa dulu-dulu, dia bukan kena tutup. Ada tag, ada tol, 5 sen. Kalau cerita Inggeris, siri Inggeris 5 sen. Kalau wrestling, 10 sen. Selalu balik malam. Yang paling lagi tu, kalau siaran TV habis pukul 12, sebelum lagu Negaraku, maka kita pun balik rumah. Sebelum nak sampai ke rumah tu, saya ingat memanglah kampung tak jauh mana. Belum apa-apa lagi dah menjerit, "Mak, buka pintu." Baru takut. Walaupun kita yakin masa itu segala hantu pocong apa semua dipasung. Tapi bila nak sampai ke rumah tu, memang ada kengerian. Itulah indahnya zaman kita dahulu, saudara. Lain tak ada. Bulan puasa. Jadi kalau teman-teman ada cerita
kirim bekalah pada saya untuk kita berkongsi dalam terkenang-kenang saudara. Baik saudara, kita masuk sesi politik. Semalam sebenarnya saya tak sempat nak mengulas. Semalam perbicaraan Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, mendapat kebenaran untuk ditangguhkan seketika bagi membolehkan beliau mengerjakan ibadah umrah. Saya melihat bila dah boleh ada pelepasan sebegitu, ada ruang, ada cahaya. Bahawa hakim pun dah mula tidaklah begitu tegas. Malahan, saudara, pendakwa raya Raja Rosella Raja Toran, dia pun tidaklah begitu tegas kerana dia memberitahu hakim Datuk Colin Lawrence Kera bahawa sebagai pendakwa raya beliau tidak membantah permohonan daripada peguam Datuk Zahid untuk meminta supaya ditangguhkan seketika perbicaraan demi bulan baik, hari baik ini untuk membolehkan Datuk Seri Zahid dan keluarganya mengerjakan ibadah umrah. Alhamdulillah, saya nampak ada sinar cahaya. Kalau hakim-hakim dah boleh longgar-longgar sikit tu, rasa-rasanya insya-Allah Saudara Muhammad Tol, Parlimen bubarlah cepat, sepatutnya begitu. Saudara Muhammad Syukri Syafi'i, kalau gelap gulita sungguh. Memang di kampung dulu tak ada elektrik, saudara. Yang ada adalah pita panjut saja, saudara. Baik, saudara. Sesuatu yang meranjatkan Ketua Pergerakan Putih UMNO, Datuk Zahidah Zariq Khan, apabila mendapat tahu penangguhan pembentangan Akta Lompat Parti. Dan beliau sebagai pimpinan Putih UMNO amat kecewa apabila akta tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sepatutnya lusa, saudara, hari Isnin, tapi bila ditangguhkan. Dalam keadaan begini, nampak gayanya. Saya nampak, saudara, puak-puak yang ada dalam kerajaan pimpinan Datuk Ismail Sabri ini, masih lagi mereka cuba untuk menggugat. Kamu buat begini, kami tarik sokongan. Inilah yang saya katakan, siapa yang gugat siapa dalam keadaan sekarang ni. Walaupun Pakatan Harapan telah pun menggesa. Pimpinan Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guat Eng dan Mak Sabu, mereka tidak senang kerana isu pindaan perlembagaan, pindaan undang-undang Akta Lompat Parti ini, itu adalah antara salah satu permohonan mereka. Dan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri seolah berjanji bahawa benda ini akan dilaksanakan. Nampak gayanya tidak terlaksana. Sebab itu saya mengatakan, dalam keadaan sekarang ni, keruncingan dalam politik negara, walaupun bulan puasa, saya nampak ada bunga-bunga, bibit-bibit akan berlaku macam-macam yang tak menentu. Sebab itu saya katakan bahawa Perdana Menteri ini seolah sekarang ditekan. Kerana secara lihat, tindak tanduk Tan Sri Muhyiddin, siapa boleh menafikan bahawa dengan sikapnya, saya melihat sikapnya tidak lebih bagai perumpamaan mengatakan pepat di luar, rencung di dalam. Sebagaimana nyatakan Dr. Sri Najib. Dr. Sri Najib pun mengatakan, kata minggu lalu katanya, sokongan Perdana Menteri kepada Perdana Menteri bila berhadapan, ya sokong. Tapi di belakang, melencong pula. Ini keadaannya. Malahan, pertemuan beliau dengan Tun Dr. Mahathir, semua orang dah tahu, begitu jelas. Itu adalah sebagai usahanya untuk mendapat sokongan agar dirinya dilantik balik sebagai Perdana Menteri. Itu cerita sebenar-benarnya. Lain tak ada. Malahan dia kalau boleh apa yang berlaku pada dirinya. Dulu dia diturunkan. Dia bukan berhenti dengan sukarela. Dia diberhentikan apabila ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen daripada UMNO menarik sokongan seramai 15 orang. Jadi dia tidak mempunyai kekuatan, dia tidak mempunyai sokongan sepenuhnya, majoriti. Akhirnya terpaksa berhenti. Dan kalau dia dapat sokongan daripada Tun Dr. Mahathir dan parti-parti yang lain, besar kemungkinan mungkin itu dilakukan. Jadi, Saudara Saleh Talib, mungkinkah akan terjadi macam di Pakistan? Saya nampak begitu keadaannya. Saya melihat macam di Pakistan, saudara. Sekejap lagi saya nak cuba nyatakan. Cuba kita hari ini satu ni. Andainya terjadi peletakan jawatan. Tan Sri Muhyiddin begitu yakin beliau mampu menarik sokongan di kalangan ahli Parlimen. Iaitu paling kurang pun katanya adalah 113 orang. Kerana dia ada 113 orang sokongan dengan dia punya scheme of thing. Yang katanya sokongan scheme of thing ini lebih baik daripada selepas langkah Sheraton. Wallahu a'lam bissawab.
Jadi dalam menghadapi kerakusan politik tanpa sepadan sekarang yang digerakkan, saya melihat ia digerakkan semata-mata lain tak ada untuk mendapatkan jawatan. Bukan untuk kebaikan rakyat. Bukan untuk kepentingan rakyat. Di saat Perdana Menteri sedang menyantuni banyak masalah. Masalah harga barang, masalah pendapatan, masalah hilang pekerjaan, ekonomi yang merudum. Ya? Menyantuni supaya ada pelabur-pelabur datang. Di saat itu sekarang ni, dia menghadapi macam pertanyaan seorang ahli legislatif, Pak Long Mae nak bertahan macam mana? Sebab itu, yang terbaik bubar saja parlimen. Jadi kalau nak dibubar parlimen, dulu kata alasannya COVID. Sekarang ni COVID dah endemik. Dah tak ada masalah pun. Memang dari segi laporan kita dapat tinggi. Tetapi tidaklah merupakan satu wabak yang membahayakan. Saudara Puan Noraidah Kamudin, Pak Mae dah lupa diri. Saya wallahualam tak tahu, tapi saya yakinlah kalau dia berpegang kepada apa yang dijanjikan masa PAU dulu, bahawa dia harus membubarkan parlimen. Sebab warga UMNO pun kecewa saya dalam keadaan begini. Sebab itu tadi ada persoalan, bertanya apakah kita nak jadi macam Pakistan. Di Pakistan, Perdana Menterinya Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan minggu yang terbaru 3-4 hari lepas, beliau telah mengambil tindakan cukup drastik, iaitu membubarkan parlimen negara itu untuk menggagalkan usaha undi tidak percaya ke atas beliau. Jadi kalau ada usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Tan Sri Muhyiddin, berjumpa dengan Dato' Mahathir, berjumpa dengan Syafi'i Abdal daripada Warisan, bertemu dengan pimpinan daripada DAP, bertemu dengan pimpinan daripada Keadilan, bertemu dengan pimpinan daripada Amanah dan parti-parti yang lain, ini seolah-olah mau mewujudkan suasana seperti usul undi tak percaya. Jadi kalau begitu, yang terbaik macam apa yang dilakukan oleh Imran Khan. Terus dia bubarkan parlimen. Tak kira lah atau untuk sebab apa pun. Kerana di Pakistan, pihak pembangkang berasa cukup yakin untuk merampas kuasa dengan membeli 7 katak politik dari parti PTI. Parti PTI ini adalah pimpinan daripada Imran Khan. Tapi Imran Khan bertindak mengembalikan mandat kepada rakyat dengan membubarkan parlimen Pakistan. Sebab tindakan tersebut adalah untuk menggagalkan usaha Shehbaz Sharif. Shehbaz Sharif, dia ada memimpin parti pembangkang. Dan dia katanya dia mendapat 7 sokongan dalam scheme of thing. Rupanya Pakistan pun ada juga scheme of thing-nya. Jadi Perdana Menteri Imran Khan ambil tindakan membubarkan parlimen. Dalam keadaan begitu, akhirnya apa yang cuba dilakukan oleh Sharif tidak berjaya. Ia juga memberi peluang kepada kewujudan kerajaan yang lebih stabil katanya. Sebenarnya biarlah dalam keadaan begini, kita pulangkanlah. Pulangkan kembali pada rakyat untuk menentukan siapa yang boleh ataupun yang wajar untuk memimpin negara kita ini. Tak payah lagi dah. Tak habis-habis. Mula-mula selepas UMNO ditumbangkan, Pakatan Harapan memerintah selama 22 bulan. Apa pun mereka kata bahawa cuma 22 bulan saja, tak sama dengan 60 tahun dan sebagainya. Itu tak boleh diambil kira saja. Tapi cukup memedihkan. Dalam tempoh 22 bulan itu, kegusaran rakyat, kehidupan rakyat dan sebagainya. Memang tidak siapa boleh menafikan. Tambahan waktu itu, COVID sudah pun bermula. Tapi bagaimanapun belum lagi melebar. Ia melebar apabila hadirnya kerajaan Perikatan Nasional, pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Waktu itu terus. Ini yang dikatakan satu tindakan yang cukup tidak molek. Apabila rakyat dikurung di rumah, tak boleh cari kerja, tak hilang pendapatan, walaupun ada peruntukan, tapi peruntukan tak sampai. Akhirnya rakyat hidup menderita. Ini keadaan sebenar-benarnya. Sebab itu, bila berlaku langkah yang membuatkan ahli parlimen daripada UMNO menarik sokongan selama 15 orang itu, maka dia terpaksa berhenti. Dalam keadaan tersebutlah Pak Long Mae kita, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri diangkat sebagai Perdana Menteri. Harapan rakyat waktu itu terlalu tinggi. Tapi saya melihat sekarang ni, kita kena insaf dan sedar. Walaupun dia jadi Perdana Menteri, masih lagi jumlah dan sokongan di kalangan ahli parlimen, kita minoriti, kita bukan dominan.
42 kerusi saja, saudara. Itu keadaan sebenarnya. Dan saya cukup, orang kata terbakar jugalah bila dengar kenyataan daripada Dr. Mahathir. Dia kata dia sanggup bekerjasama dengan siapa saja, asalkan UMNO tidak berkuasa semula selepas pilihan raya ke-15. Buatlah apa pun. Sebab itu saya mengharapkan, tadi pun saya terima juga panggilan daripada teman-teman daripada Melaka, daripada Johor. Sekarang ni kita amat mengharapkan agar setiap wakil rakyat kita yang telah pun diberi mandat untuk memerintah, mentadbir negeri Melaka dan Johor, jangan fikir lagi, tak usah fikir soal debat. Ini sikit nak berdebat lah, nak buat itu, nak buat, tak payah. Buat kerja terus. Santuni kehidupan rakyat dalam keadaan sekarang susah ni. Cari upaya macam mana nak membantu rakyat. Saudara Aliah Abdul Latif, jika begini jadinya, rakyat sengsara yang di Perang Agong pun perlulah menghayati apa yang dialami oleh rakyat. Memang saya katakan bahawa rakyat masih lagi dalam keadaan sengsara apabila dasar-dasar kerajaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Ini sebenarnya masalah, saudara. Orang tak nampak. Saya dapat melihat selagi kerajaan walaupun dipimpin oleh Yang Amat Datuk Ismail Sabri, tapi beliau dalam keadaan yang cukup rapuh. Apabila Tan Sri Muhyiddin dan kumpulannya tarik sokongan, tergolek dok. Ini sebenar-benarnya, saudara. Jangan lupa. Sebab itu saya bila dengar Dr. Mahathir kata dia asalkan boleh kerjasama dengan siapa saja, but not with UMNO, dan tidak mahu UMNO kembali mentadbir negara. Ini apa hal? Apa dosa UMNO pada keluarga Dr. Mahathir? Keluarganya hidup senang, kaya raya. Tapi UMNO itulah dibenci dan dikeji. Seharusnya dicari upaya macam mana nak menyantuni supaya pemimpin-pemimpin UMNO dapat ditukar, yang baru, wajah baru. Sebab ini tidak. Dia nak kerjasama dengan pembangkang. Bagi saya kerjasama lah, pergilah, tak ada masalah. Cuma saya amat mengharapkan agar Datuk Seri Presiden UMNO kekal semangatnya. Mudah-mudahan beliau mendapat semangat baru apabila kembali daripada Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan satu islah kepimpinan. Secara piknik juragan. Susahlah kalau ramai yang gila kuasa. Ini yang sebenar-benarnya berlaku, saudara. Ini sebenarnya berlaku di kalangan ahli politik kita, di kalangan pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat. Pimpinan yang ada lebih mementingkan soal diri mereka. Saya bercakap ni bulan baik, hari baik, bulan puasa. Bukan saya nak mengata, tidak. Saya melihat sikap dan cara unjuran politik yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang sedia ada hari ini, tidak lain tak bukan hanya menjurus kepada aku nak berkuasa, aku harus mendapat jawatan yang lebih tinggi daripada ada sekarang. Tak cukup, tak pernah bersyukur. Sepatutnya mereka yang jadi wakil rakyat ni bersyukurlah. Ramai lagi orang yang tak berpeluang jadi wakil rakyat. Kalau anda memimpin di bahagian misalnya, ini khusus daripada kalangan ahli UMNO. Banyak dia di bahagian tu ada ketua bahagian, ada timbalan ketua bahagian, ada naib ketua bahagian, ada ketua wanita, ada ketua puteri, ada ketua pemuda, ada jawatan kuasa, ramai. Tapi mereka tidak berpeluang untuk menjadi wakil rakyat. Jadi anda yang terpilih mendapat ruang, kesempatan jadi wakil rakyat, berkhidmatlah. Syukurlah apa yang ada. Gaji sebagai ahli parlimen, gaji sebagai ahli Dewan Negeri cukup lumayan. Dan dijamin pula tu tak akan susah dah. Lepas saja usai pilihan raya, usai saja jeda waktu untuk diwujudkan pilihan raya, anda dah ada pencen. Pencen anda mengatasi gaji kumpulan N54, N58. Kalau gaji ini allowance yang anda dapat 11,000, pencen mungkin dapat 5,000, 6,000. Tak cukup-cukup lagi. Sepatutnya taburkanlah bakti. Jangan sampai bila anda dah tak ada jawatan nanti, orang membenci. Ingat, ini saya berpesan pada teman-teman saya, khususnya ahli parlimen daripada Parti UMNO. Sudah-sudahlah. Jangan nak melongkat langit. Saya tak tahu apa maksud saudara Azhar Rabu. Ikut Pulau Pinang. Macam mana saya tak tahu saudara. Seelok-eloknya saudara Mustafa bubar parlimen. Itulah yang diharapkan oleh rakyat. Rakyat amat mengharapkan agar pimpinan segera membubarkan parlimen. Cukup-cukuplah. Malahan saya tengok juga macam mana yang dilaporkan oleh bernama Datuk Ismail Sabri menegaskan beliau tidak pernah merayu kepada mana-mana parti politik untuk mengekalkan sokongan mereka terhadapnya
supaya terus menjadi Perdana Menteri. Itu jawapan beliau di Parlimen, di Mahkamah. Kerana ada tindakan saman terhadap agenda Delhi. Jadi beliau menyatakan bahawa ini laporan daripada bernama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sabri menegaskan beliau tidak pernah merayu kepada mana-mana parti politik untuk mengekalkan sokongan mereka terhadapnya supaya terus menjadi Perdana Menteri. Jadi itu keadaannya, saudara. Kalau begitu kan, kalau itulah situasinya, saya merasakan jalan yang terbaik pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sabri dah begitu berkelulut lah nampaknya. Mereka ni nak mengejar jawatan, nak jadi Perdana Menteri. Orang ni nak ada itu, ada scheme of thing dan sebagainya. Bubarkan saja. Bubarkan saja. Saya bersetuju dengan Puteri Nordiana. Bubarkan saja Parlimen ini, serah kembali pada rakyat. Mereka berhak untuk menentukan siapa yang harus mentadbir negara kita ini. Jangan kita lengah-lengahkan lagi. Lagi kita lengahkan, lagi masalah yang akan timbul. Saya melihat bahawa keadaan negara kita ni masih lagi dalam rencam politik yang belum ada lega lah. Walaupun bulan puasa, sepatutnya dalam adanya bulan Ramadan yang mula ini, kita saling berbaik-baik. Selepas nanti kita ada raya. Sepatutnya bermaaf-maafan. Tidak. Orang politik nampak gayanya bagi mereka, dalam kamus kehidupan mereka, tiada maaf bagimu. Sekali aku melawan, selama-lamanya lah kita akan bermusuh. Tak sepatut begitu. Seharusnya kita menjadi berjiwa besar. Cukup-cukuplah. Apa nak lagi, saudara? Saya pun tak tahulah. Saya tengok keadaan ni, keadaan kita yang cukup kelangkabut. Cuma agak menarik saya bila saya dapat kiriman daripada saudara Muhammad Fazil. Dia kata, saya tak mau menyentuh soal perbicaraan di mahkamah. Tetapi bila tulis begitu, bolehlah. Sentuh sikit tu bolehlah. Saya harap ini bukan contempt of court. Kerana saudara Muhammad Fazil menzahirkan, dia kata ada 5 perkara yang pelik. Berkaitan dengan kes Datuk Najib dengan kes Roger Ng di Amerika Syarikat. Katanya bekas juru bank Goldman Sachs Roger Ng didapati bersalah oleh Mahkamah Amerika kerana melakukan konspirasi menyeleweng jutaan dolar dari syarikat pelaburan YNDB. Dia disabitkan kerana dituduh mengambil sebanyak 35.1 juta USD sebagai balasan membantu ahli perniagaan dari Malaysia, Lau Teck Joo, yang katanya telah mencuri sejumlah 11.4 bilion. Cuma yang peliknya tidak boleh disebut apakah kerana membantu Datuk Seri Najib mencuri. Tak disebut pun. Dia dalam itu malah lebih pelik lagi, macam di Malaysia ni, Datuk Najib tidak pula dituduh mencuri wang daripada YNDB. Sebaliknya, Jolo yang dituduh di Mahkamah Amerika Syarikat. Lebih pelik lagi, Datuk Seri Najib juga tidak dituduh sebagai membantu Jolo. Kerana tidak boleh dibawa Jolo ke negara kita. Jadi penyelesaiannya, saya yakinlah, andainya Parlimen dibubarkan, kita dapat mentadbir semula negara kita ini, maka segala permasalahan berhubung dengan perbicaraan itu dan ini dapat dilaksanakan seadilnya. Sudah-sudahlah. Biarlah kita sampai ke tahap untuk menghentikan pandangan sinis, pandangan serong orang. Saudara Muhammad Fazil Mat Said, Malaysia ni hancur kerana kerajaan UMNO menjalankan perniagaan dan konsep penswastaan. Saya mengatakan bukan UMNO. Yang sebenarnya silaplah pimpinan UMNO. Pimpinan tertinggi UMNO dulu yang menjalankan konsep perniagaan penswastaan. Sedangkan pimpinan UMNO terdahulu, almarhum Tun Abdul Razak, beliau mewujudkan dasar ekonomi baru, supaya kek ekonomi ini dapat dikongsi oleh semua rakyat, agar semua rakyat dapat menikmatinya. Sebab dalam perkiraan, waktu itu dulu, rakyat kita cuma ada lebih kurang dalam 22 juta saja. Hari ini 32 juta, tambahan 10 juta. Masih lagi dengan pendapatan negara, dengan penghasilan yang kita ada, tak sepatutnya warga bangsa kita, warga Malaysia yang ada kad pengenalan warna biru tu, yang hidup susah. Sebab penghasilan negara kita triliun. Kita ada hasil minyak, kita ada hasil minyak sawit, kita ada hasil getah, dan bumi kita cukup makmur. Malahan durian king pun kita ekspor ke China. Tapi kenapa rakyat masih susah? Ini kerana pimpinan, saya tak katakan parti, saudara. Pimpinan yang berkesempatan berada di anjung kuasa di Seri Perdana, mereka inilah
yang saban hari meratibkan untuk mendapat kuasa. Bila dapat kuasa, bukan untuk memakmurkan rakyat. Hanya dongengan saja. Hanya lontaran kata-kata, saya nak berjuang untuk rakyat. Demi rakyat, demi rakyat. Tapi sebenarnya bukan demi rakyat. Demi poket aku. Demi anak bini aku. Demi tembolok keluarga aku. Ini masalah yang kita hadapi. So, sepatutnya sudah sampai masanya Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO berani buat perubahan. Orang nak kata apa pun katalah. Saya yakin dengan adanya Datuk Seri Najib, adanya Datuk Seri Zahid Hamidi dan berani melakukan satu perubahan, satu islah kepimpinan. Negara mendambakan, amat mengharapkan hadirnya pimpinan yang tidak lagi meletakkan kepentingan peribadi. Kerana mereka sudah cukup senang bila dia bergelar saja ahli yang berhormat, bergelar saja wakil rakyat, bergelar sebagai exco ataupun bergelar sebagai menteri, mereka sudah cukup senang. Tidak perlu mereka memikirkan macam mana nak kaut keuntungan untuk poket dirinya, poket kroninya, poket keluarganya. Tak perlu dah. Dah terjamin kehidupan agak senang, agak makmur. Perlu apa lagi? Santunilah kehidupan rakyat. Ini tidak. Perniagaan rakyat bagaikan nak dirampok. Projek-projek yang ada disonglap. Malahan orang keliling, kelalang. Pemimpin juga dilihat cuba menangguk di air yang keruh. Ini masalah sebenarnya. Satu kepimpinan baru harus dijelmakan. Saya berkeyakinan sebab itu rakyat menuntut diadakan pilihan raya. Bukan rakyat nakkan pilihan raya ni semata-mata kerana nak mengundi. Tidak. Rakyat mahu melihat satu perubahan dari segi kepimpinan negara. Kita mahu hadirnya pemimpin kali ini bukan lagi pemimpin yang cakap lain, buat lain. Pemimpin yang banyak sembang saja. Gebang sana, gebang sini. Akhirnya sembang kari. Rakyat terbiar. Mereka hidup senang lenang. Yang ini yang kita harapkan. Saya yakin kalaulah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berlapang dada. Okey, memanggil ataupun membubarkan parlimen ini. Bukanlah beliau membubarkan, beliau menyembahkan pada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, memohon supaya parlimen ini dibubarkan. Dan kita harus menurunkan kepimpinan kali ini ataupun calon-calon untuk menjadi pemimpin yang akan bertanding kali ini benar-benar bersih. Dihayati satu persatu. Yang latar belakangnya semua sekarang ni dah well educated, semua dah ada diploma, semua dah ada degree. Soal pendidikan, soal kedua. Tetapi jiwanya, perjuangannya dapat dilihat. Supaya menjadi satu pengajaran pada pimpinan akan datang. Kita harus melakukan islah kepimpinan. Kalau saya sebut islah ni maksudnya reform. Satu reformasi. Kita tak mahu lagi dah. Cukup-cukuplah negara kita ni mempunyai pemimpin cakap lain, buat lain. Saban hari, saban malam yang kita dengar, demi rakyat saya nak buat begitu. Demi rakyat, demi rakyat. Demi rakyat apa bendanya? Mereka meletakkan rakyat duduk di bawah kehidupan yang cukup sulit. Jadi saya mengharapkan bersamalah kita berdoa secara bulan baik, hari baik, bulan puasa ini agar Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berkesempatan bertandang ke Mekah memperkukuhkan lagi, kentalkan lagi jiwanya untuk melakukan islah kepimpinan. UMNO mengharapkan hadirnya pemimpin yang benar-benar ikhlas dan jujur untuk mentadbir negara. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bersahur saudara. Jangan lupa bersahur. Terima kasih. Selamat malam.